TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian, akan menemani anda dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar semua? Harap semuanya baik-baik, kekal duduk di rumah. Kalau nak bercakap, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright? Hari ini subjek kita menarik iaitu matematik tambahan. Jom kita saksikan profil guru kita. Alright, sekarang ni kita berada di studio bersama dengan Cikgu Fiza. Cikgu apa khabar, Cikgu? Sihat, Sihat juga. Aiman macam mana? Cikgu, saya sihat, Cikgu. Okay. Sebab hari ni kita nak belajar subjek AdMath. Di antara subjek kegemaran saya, Cikgu. Ya. Kalau AdMath je saya dah standby dah. Dengan pen, dengan kalkulator dan sebagainya, Cikgu. Oh, dai tapi minat AdMath. Minat AdMath, Cikgu. Oh, menarik tu. Tapi sebelum tu, Cikgu, kita nak tanya juga, Cikgu. Subjek AdMath ni sebenarnya subjek kegemaran murid-murid ke ataupun takutnya nak ambil AdMath ni? Okey, secara realitinya dia menjadi subjek yang menakutkan. Bukan menakutkan apa, sebenarnya pelajar tu belum lagi ambil AdMath tapi sudah dimomokkan oleh senior-senior mereka bahawa AdMath tu susah. Menakutkan juga. So dia belum hadap lagi, dia dah tahu benda tu susah. So tak adalah untuk AdMath tu sendiri. Tak adalah, Cikgu, jawab-jawab soalan tiba-tiba keluar tangan dekat kertas, tak ada juga. Tak ada. Tak ada. Okey. Baik, Cikgu. Cikgu berapa tahun dah pengalaman dalam mengajar AdMath ni, Cikgu? Okey, dah 17 tahun. Daripada tahun 2005, first posting saya terus disuruh mengajar matematik tambahan. Hanya semua nombor Cikgu dah ajar, Cikgu? InsyaAllah. Okey, Cikgu. Jadi hari ini apakah topik menarik yang akan kita bincangkan, Cikgu? Okey, topik yang saya pilih hari ini adalah topik yang senang untuk kita skor dalam peperiksaan. Saya rasa sama ada dia adalah pelajar yang ditarget ke ataupun pelajar lemah ke. Sebenarnya semua orang boleh menjawab dan boleh dapat full marks dekat sini, insya-Allah, kalau mereka sentiasa buat latihan lah. Tapi, Cikgu, subjek AdMath ni, Cikgu, pelajar-pelajar terpilih sahaja ke boleh ambil, Cikgu? Oh, sebenarnya kalau macam sekolah saya sendiri memang wajib jawab lah. Oh, semua wajib sekali? jawab, wajib ambil. Yelah, maklumlah sekolah sains, Cikgu. Yes, betul. Dah belajar sains mestilah kena pandai AdMath juga kan? Betul. Okey, Cikgu. Itu pandangan Cikgu. Kita nak lihat pula apa pandangan murid-murid dan apa harapan mereka terhadap subjek yang akan kita pelajari pada hari ini. Jom saksikan. Didik TV KPM. Pada pendapat saya menyukai subjek matematik tambahan ini kerana ia menguji kefahaman saya untuk menggunakan pelbagai jenis formula pada situasi-situasi yang tertentu. Selain itu, ia juga mengasah kemahiran saya untuk menyelesaikan masalah yang diberi dalam soalan, seperti mencari min dan sisian piawai bagi topik taburan kebarangkalian dan mencari persamaan lengkung bagi topik pengambilan. Saya sangat menyukai subjek matematik tambahan kerana bagi saya, subjek ini sangat mencabar. Subjek ini memerlukan murid-murid untuk berfikir aras tinggi dan juga berfikiran secara kreatif untuk menyelesaikan setiap soalan. Walaupun subjek ini mencabar, tapi saya percaya dengan usaha dan doa, setiap murid mampu cemerlang dalam subjek ini. Saya suka subjek ini kerana subjek ini banyak mencabar minda saya untuk berfikir pada aras tinggi bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Selain itu, subjek ini juga menggalakkan saya untuk menjadi lebih rajin melakukan latihan agar saya dapat memperkukuhkan pengetahuan yang saya ada pada sesuatu topik. Didik TV KPM. Okey, kita dalam subjek matematik tambahan sistem persamaan, Cikgu. Cikgu sebut tadi ni di antara topik yang kita boleh skor, Cikgu. Ya, betul. Kenapa, Cikgu?
Okey, sebabnya sistem persamaan ni adalah jalinan daripada yang kita dah belajar daripada menengah rendah, dan ada topik yang kedua-duanya ada daripada menengah rendah sebenarnya. Cuma kita combinekan persamaan linear tu dengan persamaan bukan linear, dan kita combinekan dan kita buat persamaan serentak. Tu je. Sebenarnya dia ada combination daripada tajuk-tajuk matematik menengah rendah. Cikgu, ada orang murid-murid kita ni dia jenis suka membaca, cikgu. Adakah subjek mat ni juga kita kena membaca buku teks tu ataupun latihan dan sebagainya? Okey, bagus sangat tu. Ya. Kalau kamu baca matematik, kamu tak boleh buat. Tu je. Okey, cikgu. Maknanya kalau mat ni dia kena latihan. Maths ke matematik ataupun matematik tambahan, dia sebenarnya memang pasal latihan. Macam tu juga, kamu buat, kamu dapat. Kalau kamu baca, buat latihan, lepas tu tengok jawapan belakang, memang O lah yang keluar nanti markah kamu. Kan? Maknanya cikgu matematik ni tak kira pelajar lemah ataupun pelajar bijak, cikgu. Kalau dia bijak sekalipun tapi tak buat latihan, susah juga, cikgu, kan? Saya ada pengalaman pelajar yang dapat bermula daripada kosong, tapi dia sentiasa improve. Daripada form 4 tu, macam sekolah saya sendiri ada 4 kali peperiksaan kan. Sampai form 5, dia okey, lulus alhamdulillah dengan baik. Sebenarnya nak ke tak nak tu datang daripada diri sendirilah. Yang penting dia kena rajin buat latihan. Ya, betul. Ada tak pelajar tu selepas ni, cikgu, bersama kita? Tak ada, sebabnya dia dah jadi alumni lah. Kita nak tengok murid-murid kita ni rajin ke tak rajin, pandai ke tak pandai, boleh ke tak jawab soalan, dan kita akan berjumpa dengan murid-murid kita selepas ini, cikgu. Ya, betul. Kita bagi diorang standby dulu untuk persiapan sebelum kita mulakan kelas. Apa kata kita rehat seketika, cikgu? Okey, boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini subjek kita matematik tambahan. Kita nak belajar tentang sistem persamaan bersama dengan Cikgu Fiza daripada Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey, cikgu. Di sebelah cikgu tu kita ada sediakan cecair pembasmi kuman, cikgu. Bila perlu, cikgu boleh gunakan untuk membersihkan tangan cikgu. Yalah, maklumlah kita dah pegang skrin, kita dah pegang keyboard dan sebagainya. Okey. Dan murid-murid sekalian, kita selama sejam ni, cikgu, kita mengenakan pelitup muka ni untuk menjaga daripada tersebarnya wabak COVID-19. Dan anda semua murid-murid yang berada di rumah pun sentiasa jaga diri anda. Duk je diam-diam kat rumah tu, tahu. Okey. Dan kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita dalam kelas matematik tambahan kita pada hari ini. Jom. Mana murid-murid kita ni? Dah ada ke belum ni? Okey, alhamdulillah murid-murid kita pun dah bersedia. Nampak gaya macam nak pergi bersukan ni, cikgu, ya. Tapi tak apa, sebelum bersukan tu apa kata kita belajar dulu, cikgu, ya. Betul. Okey, sebab apa? Kalau kadang-kadang matematik tambahan ni pun tak kena gaya boleh berpeluh juga, cikgu. Nak menjawab kan. Tapi sebelum tu, cikgu, kita nak berkenalan dengan murid kita pada hari ini. Apa kata, cikgu, kita mulakan dengan murid kita yang pertama. Kita nak berkenalan dengan Alif. Alif, boleh kenalkan diri dulu, Alif. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ali Huzaiman bin Kamal Azwan dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey, seterusnya kita ada siapa dia? Amira. Silakan, Amira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amira Adila dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey, kita ada juga bersama dengan kita Zini. Silakan. Boleh ke tak tu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Saya Zulfa Zini Safira dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Dan yang terakhir kita ada Khairul Akif Daniel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Akif Daniel dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Biasanya, Kif, kalau AdMath ni awak dapat A ke B ke C, Kif? Biasanya saya dapat dalam A- macam tu. Wow. Antara A- ataupun B. Cikgu, biasa murid kita ni biasanya paling-paling kurang pun B lah, cikgu, ya. Ya. Rasanya tak adalah sampai C kot. Sebab sekolah ni, sekolah di antara sekolah terhebat di Selangor juga, cikgu, ya. InsyaAllah. Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Dan murid-murid yang bersama dengan kita pun murid-murid yang hebat, cikgu, ya. Okey, baik, cikgu. Kita nak belajar berkaitan dengan sistem persamaan. Dan murid-murid kita pun dah bersedia dah
untuk mengikuti kelas kita pada hari ini dan murid-murid kita di rumah pun dah bersedia cikgu. Apa kata kita mulakan kelas kita, boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, silakan. Okay, terima kasih Aiman. Okey, so saya adalah Cikgu Wan Nurfizah binti Hassan. Okey, daripada Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey, topik yang kita belajar pada hari ini adalah tajuk sistem persamaan, bidang adalah algebra. Algebra tu apa? Algebra tu adalah berkait rapat dengan pemboleh ubah. Okey, di mana seawal tingkatan 1 kamu dah didedahkan dengan pemboleh ubah ni lah. Okey, standard kandungan. Okey, hari ini saya ajar yang 3.2. Okey, 3.1 melibatkan 3 pemboleh ubah, 3 persamaan linear, tapi saya memilih untuk mengajar persamaan serentak yang melibatkan 1 persamaan linear dan 1 persamaan tak linear. Okey, kedua-dua persamaan linear dan tak linear ni kamu dah jumpalah masa kamu belajar matematik menengah rendah. Okey, standard pembelajaran 3.21 dan 3.22 iaitu yang pertama adalah murid akan dapat menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan 1 persamaan linear dan bukan linear. Okey, yang kedua menyelesaikan masalah. Okey, apa maksud menyelesaikan masalah? Maksudnya adalah dia bagi suatu situasi, kamu sendiri yang kena bina persamaan dan kamu yang kena selesaikan. Okey, kalau sekarang ni dia lebih kepada kebat. Sebenarnya yang inilah, yang ini selalunya kita dah nampak dah, dia bagi persamaan kita selesaikan tu adalah perkara biasa. Yang ini pun biasa juga. Okey, tapi kena menghayati soalan. Okey, sebelum kita nak pergi kepada penyelesaian persamaan serentak ni, dan cikgu dah cakap tadi, dia melibatkan daripada menengah rendah lagi. Okey, kamu kena ingat kembali tentang ungkapan algebra. Okey, yang kuasa 2 dan kamu semua kena tahu bahawa persamaan kuadratik ni dia macam nadi dalam matematik tambahan. Maksudnya di mana-mana topik pun melibatkan persamaan indeks ke apa ke, akhirnya nanti akan ada kuadratik. Jadi memang kena mahirkan diri dalam persamaan kuadratik. Mana-mana topik dia akan ada. Okey. So ini adalah kembang kita iaitu x darab x akan dapat x kuasa 2. Lepas tu x darab dengan okey apa? X darab dengan y. Okey, jap. Okey, x darab dengan y akan dapat xy. Darab dengan ni akan dapat xy. Xy dapat 2xy tambah dengan y kuasa 2. Tapi sebenarnya yang mengambil matematik tambahan ni sebenarnya ni hujung jari je. Betul. Kembang-kembang ni adalah benda yang basic sahaja. So akan jadi macam ni lah. Okey, ini adalah identiti pemfaktoran. Okey, imbas kembali juga bentuk persamaan kuadratik. Okey, ini adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong, di mana a, b dan c adalah pemalar. Saya memang menekankan kalau jumpa je persamaan kuadratik, keluarkan nilai a, b dan c. Kenapa? Sebabnya kita tak nak cuai masa masukkan nilai pada kalkulator. Okey. Saya dapat tahu Aiman memang sangat suka dengan math masa zaman persekolahan, betul? Betul, saya sangat suka cikgu. Boleh kita test? Dengan cikgu-cikgu pun saya suka. Boleh kita test? Boleh cikgu, saya cuba sikit-sikit cikgu. Okey, ini kuadratik kan? Okey, bila dibagi persamaan x kuasa 2 tambah 4x tolak 7 sama dengan sifar ni, okey, kalau boleh ingat lagi lah. Ya, saya cuba cikgu. Apa nilai A? Nilai A cikgu, saya cuba cikgu sebab tak ada dekat situ cikgu, jadi ia bersamaan dengan 1 cikgu. Pandai. Okey, sebab kita tak akan sebut 1x. Benda-benda yang 1 kita akan sebut 1p, 1c, tak boleh. Kalau dalam exam pun tak diterima. Kalau p is memang 1 lah kan. Kalau 2 kita akan tulis 2p kan. Okey, apa b? Okey, untuk b pula cikgu, kita sebab ada simbol positif dekat depan tu cikgu, jadi b bersamaan dengan 4 cikgu. Bagus. Okey, c? Bagi C pula cikgu, dekat situ kita lihat negatif 7 cikgu. Jadi jawapannya adalah negatif 7. Okey, betul. Berapa lama dah tinggalkan admat ni? 13 tahun dah cikgu. 13 tahun. Jangan kecut pula ya. Okey, so ini adalah contoh yang kedua. Negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1 sama dengan sifar. So apabila kita nampak apa-apa persamaan kuadratik, kita susun. Kuasa 2 dulu, baru kuasa 1, baru C. Supaya kita tak salah ambil nilai untuk masukkan nilai pada dalam kalkulator. Okey, so ingat juga kembali perkara rumus. Okey, contohnya saya bagi persamaan. Okey, ini linear. Sebabnya pemboleh ubah kita x dengan y, kuasa dia adalah 1. Okey, jadi kita boleh pilih.
sama ada X ataupun Y sebagai perkara rumus. Okey, boleh saya dapatkan bantuan? Silakan, cikgu. Okey, boleh tak Akif, kalau saya suruh kamu nyatakan Y sebagai perkara rumus, akan jadi apa? Akan jadi Y sama dengan 4 tolak 2X. Okey, ini basic. Tapi kadang-kadang basic pun ada yang tersalah. Kadang-kadang dia gabra. Macam itulah kan. Okey, betul. Ini adalah Y sebagai perkara rumus. Dan kita juga boleh pilih X sebagai perkara rumus. Okey, Amira, cuba jadikan X sebagai perkara rumus. Kalau kita pilih X sebagai perkara X sebagai perkara rumus, dia akan jadi 4 tolak Y per 2. Okey, 4 tolak Y per 2. Okey. Y ni, okey. Tu ke ni? Okey, Y ni kita bawa pergi sebelah. Yelah, Y ni bawa pergi sebelah jadi 4 tolak Y. So 2 ni, okey, 2 ni dia adalah darab dengan X. So bila bawa pergi sebelah dia akan jadi Dia akan jadi bahagi. Okey, tapi sebenarnya kalau boleh kita nak elakkan pecahan. So better kita pilih yang Y. Okey, kalau boleh dielakkan. Okey, so itu kita dah imbas kembali. Okey, the next step. Okey, menyelesaikan persamaan kuadratik ada 3 cara, iaitu yang pertama adalah pemfaktoran. Okey, pemfaktoran ni dah belajar masa menengah rendah, tidak ditekankan lagi dalam ADMAT lah. Okey, yang ni kaedah penyempurnaan kuasa 2 ataupun dalam English adalah completing the square by quadratic formula. Okey. Kebanyakan pelajar dia malas nak fikir. So antara tiga-tiga kaedah ni, yang paling senang sekali adalah menggunakan kaedah formula. Itu yang paling senang. Okey, sebabnya kita ada markah untuk jalan kerja, dan jawapan. So ini yang paling senang. Okey, yang ini jarang orang nak guna. Tapi kalau soalan minta, kita nak tak nak, kita memang kena jawab jugalah menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. So hari ni dalam kebanyakan persamaan serentak, dia tak ada pula tanya suruh menggunakan kaedah apa. So kita tekankan menggunakan rumus sahaja. Dan rumus ni diberi dalam SPM. Okey, maksudnya kalau tak hafal tak apa. Tapi kalau hafal pun tak tahu B ni apa tadi pun tak guna juga kan? Betul. Okey, so kita pergi contoh. Okey, contoh dia kata selesaikan persamaan serentak 4x tambah y. Okey, yang ini sama dengan negatif 8 dan x kuasa 2 tambah x tolak y sama dengan 2. Langkah pertama, kita splitkan dia. Okey, so yang ini jadikan persamaan 1. Ini persamaan 2. Okey, yang mana adalah linear? Okey, siapa boleh respon? Alif, mana satu linear? Ya, linear nombor 1. Okey, yang 1. Confirm lah sebab kat sini ada kuasa 2. Okey, so yang linear kita jadikan sebagai perkara rumus. Okey, nak pilih X ke Y, Alif? Saya lebih selesa pilih Y. Okey, very good. Kita kena pilih Y sebabnya kalau X nanti akan ada pecahan. Okey, akan ada pecahan. Kalau Y dia single, dia tak akan ada pecahan. Dan kalau kamu tengok, kalau kita ambil X ni ada kuasa 2. So nanti bila kita gantikan, kita kena kembangkan. Kita nak ambil yang paling mudah supaya kita boleh mengurangkan kesalahan semasa proses jalan kerja tersebut. Okey, so betul. So kita yang ni. Okey, persamaan 3 ni datangnya daripada persamaan 1. Tak nak tengok dah. Okey, sebabnya kadang-kadang sebab kadang-kadang calon dia macam dah tengah haru biru tu, dia pergi masukkan balik. Bila masukkan balik, memang sampai bila-bila lah tak boleh selesai kan? Tak jumpa lah. Kan? Okey. So yang ini dah boleh dapat markah dah sebenarnya. Okey, so next, menggantikan. Okey, jadikan salah satu pemberi ubah persamaan ini sebagai perkara rumus. So dah dapat point lah kat sini. Okey, next. Menggantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. Kenapa? Sebab saya kata tadi 1 jangan tengok dah. Okey, bila jangan tengok dah. So 3 kita masukkan ke dalam persamaan 2. Okey, tengok ni. X kuasa 2 tambah X tolak Y tadi apa? Y ni. Kan? Y ni. So ini Y kita gantikan. Okey, sama dengan 2. 1 point lagi. Alright. So bagi saya benda tu senang. Kan? At least tak sifar markah kita. Okay, so kita dah dapat 2 point dekat situ. Okey. So, kita selesaikan, kembangkan sehingga dia menjadi kuadratik. Macam mana yang kuadratik tadi? Yang AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar.
Okey, ni tadi. Okey, keluarkan nilai A, B dan C. Okey. Okey, permudahkan sampai dapat kuadratik. Okey, dan selesaikan persamaan. Okey, menggunakan rumus. Hari ini memang penekanan kita adalah pasal rumus sahaja. Okey. Okey, markah kita dekat sini, point kita adalah dekat sini. Mesti, okey, dia kata apa? Negatif B. So, negatif. B kita berapa? 5. Tambah tolak. B kuasa 2. So, B kuasa 2. Tolak 4. A. So, A kita adalah 1. C kita adalah 6. Per dengan 21. So, point tu pun penting. Okey, boleh dapat markah dah kat situ. Okey. Yang penting memasukkan nilai A, B, C betul dalam rumus. Okey, so kan nampak ni dia tambah tolak kan? Bila kuadratik confirm ada dua nilai. Sama ada nilai itu adalah sama ataupun nilai itu adalah berbeza. Okey, jadi bila confirm dua nilai kita pecahkan. Satu tambah, satu lagi adalah tolak. Okey, yang ini adalah jalan kerja algebra kita lah. Okey, so formula ubah pertama kita adalah X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 3. Guna kalkulator. Okey, guna kalkulator. Mana tadi? Okey, yang ni kan? So, dengan menggunakan kalkulator, kita tekan. So, kita dapat nilai. Ada berapa formula ubah tadi kita, Aiman? Kita ada berapa cikgu tadi? Ada 2 je. Betul. So, kita baru dapat formula ubah pertama iaitu X. So, next kita nak dapatkan formula ubah yang kedua. So, formula ubah kedua yang sepadan adalah okey, apabila X sama dengan negatif 8, Y ni datang daripada mana? Persamaan kita tadi adalah negatif 8 tolak 4X. Okey, yang persamaan tadi, bila kita gantikan, kita akan dapat sifar. So, yang tu, so kita akan dapat Y sama dengan 4. So, complete. Okey, 2 poin yang paling atas tadi datangnya daripada jadikan perkara rumus sahaja dan gantikan. Dah dapat. Yang 3 ni daripada kuadratik. Dan kuadratik tu diorang dah belajar seawal tingkatan 2 sebenarnya. So, dia gabung jalin, boleh dapat sampai 5 markah. Okay, dulu dalam KBSM, dia berada dalam kertas 2. Tapi disebabkan KSSM ni kita tak tahu sebab kita 1 dan 2 dah bertukar dia punya cara format dia. So, diorang ni lah first batch kita untuk KSSM punya. Yang format terbaru cikgu. Maknanya penguasaan matematik ni bukannya bermula pada tingkatan 4 cikgu. Bukan. Perlu bermula pada tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 menjadi alat untuk membantu mereka mudah menjawab APMAT pada tingkatan 4 cikgu. Jadi orang ni besar cabarannya kan dengan COVID, PDPR daripada rumah. So diorang lah yang kena usaha lebih sikit. Betul cikgu, mengimbau kenangan balik cikgu. Saat APMAT dulu, inilah orang kata apa, bila jalan kerja ni cikgu, kadang-kadang sampai tulis-tulis cikgu sampai ke meja tulis cikgu. Ke meja ya. Sampai terkeluar ke meja cikgu. Jalan kerja je. Okey cikgu. Okey, boleh teruskan dengan boleh, yang kedua. Okey, so ini adalah contoh soalan kalau contoh soalan lah yang berlaku dalam peperiksaan. Okey, selesaikan persamaan serentak. Okey, dibagi J tolak K sama dengan 2 dan J kuasa 2 tambah 2K sama dengan 8. Okey, formula ubah tu tak semestinya X dengan Y lah. So, kena berhati-hati. So, apabila kita tekan kalkulator, formula ubah yang ada pada kalkulator hanyalah X. Okey. Kesilapan calon, selalunya tulis X sama dengan. Sebab dia nampak situ X, dia tulis dekat situ X. Sebenarnya kat sini pasal apa? J dengan K. So, mesti tulis J dan K. Kalau tak, kesian. Dah betul jalan kerja tapi dia tulis huruf tu lain. So, habis markah dekat situ. Satu markah dalam APMAT ni sangat besar nilai dia. Kan? Sayang cikgu Sayang. Okey. So, dari soalan. Okey. Kita splitkan. Kita pisahkan kepada 2. Okey. Persamaan 3 ni. Okey, Zih ni. Persamaan 3 ni datang daripada mana, Zih ni? Okey, boleh onkan mikrofon tu. Sini, silakan. Daripada persamaan 1. Okey, daripada persamaan 1. So, tak nak tengok dah. Okey. Okey, kenapa kita tak nak pilih J sebagai perkara rumus Zihni? Ada tak? Tahu tak kenapa? Sebab kalau kita pilih J tu, J tu ada kuasa 2. Dia akan jadi. Okey, bagus. Sebenarnya sama je. J pun single, K pun single. Tapi kita tengok kat sini kuasa 2. Nanti kat sini kena kembangkan. Dia boleh pendekkan jalan kerja je. Kita nak pendekkan jalan kerja tu. Okey, so betul.
Okey, so daripada tu persamaan 3 masuk persamaan 2. Sebabnya tak boleh masuk dah kat 1 tu. Okey. So bentukkan dia jadi persamaan kuadratik. Okey, so bentukkan dia persamaan kuadratik. Okey, kita tulislah. A 1, B adalah 2, C adalah negatif 12. Okey, permudahkan. Okey, untuk mendapatkan persamaan kuadratik. Oh, lupa. Ya, cikgu. Soalan ni dia kata, berikan jawapan anda betul kepada 3 tempat perpuluhan. Oh. So, bila kita dapat jawab soalan macam ni, saya memang galakkan pelajar saya untuk ada highlighter. Okey, sebabnya biar dia ingat. Okey, orang kita tengah khusyuk-khusyuk tulis kan, kita lupa. Okey, pada kehendak soalan mesti 3 tempat perpuluhan. Kalau bagi lebih, salah. Okey, kalau bagi kurang, confirm salah jugalah. Dia mesti tepat pada 3 tempat perpuluhan. Okey. Okey. So, kita menggunakan formula, masukkan nilai, pastikan betul negatif B, B kuasa 2, 2 kuasa 2, tolak 4A, C negatif 12 per 2A. Pecahkan dia, 1 positif, 1 negatif. Okey, dengan menggunakan kalkulator. Okey, tolong tekan sikit Akif. Berapa jawapan kita Akif untuk J ni? Okey, boleh Akif? Okey. X sama dengan 2.606. X sama dengan negatif 4.606. Okey Akif, tengok soalan saya pasal X ke Akif? Baru cakap. Okey, soalan saya pasal apa? J. J. Tengok kat situ kan, Ini kita Akif nampak ingat dah. kat siapa dia lagi? Okey, so J, kita thank you. Jawapan dah betul lah cikgu ya. Bila macam tu dia tulis X? Innalillah lah. Sepatutnya betul dah. Ya. Tiba-tiba sebut X jadi salah. Ya. Habis cikgu semua Habis. Kita tak boleh nak tolong apa-apa. Bukan Lepas saya ni- yang tanda. Okey. Kalau cikgu tanda boleh bincang lah juga. Boleh. Tapi tak apa cikgu, lepas ni kita akan buat lagi latihan supaya lebih memantapkan kefahaman kita dalam subjek kita pada hari ini. Apa kata kita berehat seketika cikgu, boleh? Okey, boleh. Okey, boleh-boleh. Jangan ke mana-mana. Lepas ni saya nak tanya anda pula. Boleh jawab ke tidak Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Biasanya satu soalan cikgu akan penuh jawapan dekat satu muka surat ke macam mana cikgu? Okey, saya menyarankan kepada calon-calon SPM untuk buat satu soalan, satu muka surat. Satu soalan, satu muka surat. Walaupun dia panjang ke pendek, sebenarnya nak bagi pemeriksa tu sejuk hati, nampak selesa dengan kertas. Jadi kadang-kadang pelajar ni suka tulis kecil-kecil. Dia tak tahu cikgunya dah rabun kan. Maknanya satu soalan, satu muka surat. Itu cadangan saya. Okey. Lebih kemas, lebih cantik dan lebih mengambil hati pemeriksa. Betul. Senang. Nak ambil hati cikgu hari ni senang je. Bagi bunga dekat cikgu. Baju cikgu bunga-bunga hari ni kan. Okey cikgu. Ada sikit lagi soalan sebelum rehat kita buat tadi. Dia perlukan 3 cikgu kita sebutkan pecahan ataupun nombor 2.606. Dan ada lagi ke cikgu? Ke dah siap dah jawapannya? Okey, ini soalan ni baru kita ambil pemelubah pertama. Okey. Okey, dan kita kena selesaikan sampai dapat nilai apa? Tadi melibatkan K dengan J. K dengan J. So, sekarang kita dapatkan, gantikan tadi pada baru J persamaan. tu. Ya. Oh. Tapi sebenarnya kalau pelajar ni alert lah kan. Dia dekat persamaan sebelum tu mana ada persamaan X sama dengan. Betul. Dia ada persamaan J sama dengan kan. So dia boleh nampak sebenarnya. Tapi kadang-kadang emosi mengganggu semasa menjawab peperiksaan tau. Jadi dia main tulis je. Sebab dia rasa tak cukup masa lah, apalah. Okay, jadi kena berhati-hati. So, pemelubah kedua apabila kita gantikan, kita akan dapat Y sama dengan 0.606, Y sama dengan negatif 6.606. Okey. 3 tempat perpuluhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, itu yang mustahak cikgu Maknanya dalam soalan tu ada ditulis perkara tersebut. Betul. Okey cikgu. Jadi selesailah jawapan kita dapat
J dengan K cikgu K betul. Okey, right. Dan hati-hati baca soalan, faham ke tak soalan? Betul. Takut kita dah buat dah cantik-cantik cikgu. Macam saya lah, kadang-kadang saya overconfident cikgu. Buat overconfident, tiba-tiba alamak, rupanya dia bukan nak X dengan Y tapi dia nak J dengan K cikgu. Boleh kita pergi kepada seterusnya cikgu? Okey, contoh soalan yang berikutnya. Okey, selesaikan persamaan serentak. Okey, yang ini, kali ni soalan ni melibatkan pecahan, iaitu X per Y tambah 4Y per X sama dengan 5 dan X tolak 3Y sama dengan 2. Okey, first one, kita pecahkan dulu. Okey, di mana ni? Oh, dia lari dia punya ni sama dengan 5 Okey. So contoh ni, sebenarnya calon bukan takut, dia macam tak confident apabila melibatkan pecahan. Betul cikgu, saya tengok pun cara seram sikit cikgu. Kan? Sebab bila melibatkan pecahan, kalau 1/2 tambah 1/2 tu macam senang mentekan kalkulator. Betul. Tapi apabila melibatkan pecahan dan dia adalah algebra, iaitu melibatkan pemboleh ubah, ramai pelajar yang macam dia kalut. Padahal dia balik pada sekolah rendah dahulu sebenarnya. Okey, sekolah rendah dahulu apa? Kita kena samakan dia punya pembawah. Dia samakan pembawah, kena darab. Okey, itu benda biasa. Okey, jadi kalau saya suka nasihatkan pelajar saya elakkan pecahan. So boleh ke elakkan pecahan tu? Boleh dengan kita jadikan dia macam ni lah. Kalau kita tengok ya soalan ni, Aiman rasa mana satu linear? Yang kedua cikgu. Yang kedua. Tapi ada setengah calon dia tak boleh decide mana linear. Kenapa? Sebab kata tengok ni X kuasa 1, Y kuasa 1. So dia fikir itu adalah linear. Macam tapi, saya tengok mana yang senang cikgu. Kiranya betul lah tu, betul kan? Okey. So kita samakan pemboleh ubah. Bila kamu hapuskan pemboleh ubah, nampak dia sebenarnya bukan linear. Okey, dia jadi X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 sama dengan 5XY. Okey, persamaan 3 ni Alif datang daripada mana? Datang daripada 1. Kita permudahkan dia. Okey, kita permudahkan dia. Betul, permudahkan dia daripada 1, so pangkah. Supaya kita tak nak guna lagi persamaan tu. Ya. Okey, dan persamaan kita tahu ini bukan linear. Okey, point kita yang pertama mestilah datang daripada perkara rumus. So bila daripada perkara rumus, mesti ambil daripada persamaan mana Alif? Persamaan 2. Okey, 2. Okey, jadi jadikan sebagai perkara rumus. Okey, Alif, nak ambil X ke Y? Ambil X cikgu. Okey, ambil X. Sebenarnya kalau kita tengok, ambil X ke Y sama je. Sini pun ada kuasa 2, sini pun ada kuasa 2. Sini 2XY. Tapi X nanti tak ada pecahan. Kalau Y nanti ada pecahan. Okey, so kita elakkan. Salah ke cikgu tak dapat markah ke? Tak, dapat je markah tu. Okey, cuma kita nak elakkan. Okey. So inilah, sebelum datang tu kita darab silangkan dia. Dapat X kuasa 2. Alright. Okey, yang ini dapat 4Y kuasa 2. So pembawah dia jadi darab XY. Okey, lepas tu bawa sebelah sebab ini bahagi. Bawa pergi sebelah jadi darab. So dapatlah 5XY. Tu datangnya. Okey, kalau ada pecahan, saya harap pelajar-pelajar semua boleh jadikan dia linear dulu. Linear terlebih dahulu. Okey, bukan linear, maksudnya kita nak hapuskan pecahan. Tapi kalau kamu nak teruskan juga, tidak menjadi kesalahan, tapi akan menjadi sedikit kesukaran semasa proses meneruskan jalan kerja tu. Okey, sebab ada kadang-kadang pelajar ni kan, mana dia hebat at math ni, dia suka benda complicated. Ada tau calon dia macam cabar diri je. Kita dah fikir cara senang, dia pergi pusing-pusing tapi jawapannya betul. Jawapannya betul. Tapi dia memang ada yang pelajar macam tu. Okey. Maknanya kalau kita ikut jalan mana pun insya-Allah betul cikgu sebagai contoh macam tadi cikgu kata kita ambil X tapi pelajar ni dia ambil 3Y tu. Boleh? Boleh juga. Boleh. Tapi akhirnya akan lebih panjang sikitlah jalan kerja dia cikgu. Kita sebenarnya nak elakkan kecuaian. Ya. Jadi bila jalan pendek sebenarnya lebih kurang cuai kan. Macam tu kita sebenarnya kita nak. Lagi singkat lagi bagus ya. Betul. Okey. Okey, so kita masukkan ni dah ada point. Okey. Okey, jadikan dia kuadratik tadi. Okey, so nilai A kita adalah negatif 2. Okey, B adalah 2, C adalah 4. Okey. Okey. Menggunakan formula. Formula tak perlu hafal. Tapi saya kata dia kena tahu apa itu A, B, C. Okey, masukkan ni. Berhati-hati sebabnya kadang-kadang formula ni adalah negatif B, betul?
Betul. Negatif B. Kadang-kadang sini pun B ni negatif 2 juga. Oh. So dia fikir dia masuk negatif 2. Sebenarnya dia jadi apa? Negatif jumpa negatif akan jadi positif. jadi positif. Jadi kat sini jangan cuai. Okey. Sebenarnya pelajar boleh cek jawapan daripada kalkulator. Tapi kalau jaran kerja kita dah salah, tak dapat markah. Okey. Walaupun jawapan betul. Okey. So masukkan tu dengan betul. Okey, kita minta Amira, kirakan Amira, apakah nilai yang kita akan dapat untuk pemboleh ubah pertama kita Amira? Okey. Cikgu, maknanya kalau kita tengok walaupun jalan kerjanya panjang cikgu, tapi kalau kita go by step sebenarnya benda ni perkara yang sama. Dan simple je cikgu Okey, sama. Benda pertama sekali kita lihat macam mana linear dia, macam mana nilai X, nilai Y sebagainya, dan kita just masukkan dan kita kira macam biasa dan akhir kita pergi pada rumus cikgu Belajar apa ni? Saya dah boleh jadi cikgu. Okey Amira, apa dia? Okey Amira, apa jawapannya? Y pertama yang negatif 1, Y kedua ialah 2. Okey, kita tengok. Jawapannya? Okey, Y sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 2. Betul, dan cikgu, pemboleh ubah tadi adalah Y. Okey cikgu. Okay. Jadi kita dah siap kat sini ke belum lagi cikgu? Belum. Kita baru apa? dapat Y. Pandai. Okey. Kita perlukan apa? Kita perlukan X X cikgu. pula. So gantikan. Okey. Kita akan dapat. Dia kena tally lah. Bila Y negatif 1 masukkan dalam persamaan dapat X sama dengan negatif 1. Y sama dengan 2, X sama dengan 8. Kesilapan macam mana juga ataupun kecuaian pelajar adalah kita tahu persamaan serentak ni melibatkan dua pemboleh ubah. Maka sepatutnya mesti ada dua jawapan lah, dua pemboleh ubah. Tapi kadang-kadang pelajar sampai sini je. Sebab dia terburu-buru kan? Betul. Okey, dia sampai sini je. Sayanglah, sebenarnya dah betul. Tapi dapat kuranglah sikit satu markah lagi, dekat kan? situ. Ya, betul. Padahal nampakkan X simple sangat cikgu kan? Sangat simple. X pun perlukan jalan kerja cikgu? Jalan kerja kenalah. Macam mana dapat jawapan. Tapi betul. sebenarnya tak apa kalau tak nak buat. Boleh congak. Tapi kita bawa benda habit yang baik-baik masa exam tu. Jadi walaupun kita boleh congak cikgu, maklumlah murid kita ni kan? kalkulator je dia ratah hari-hari cikgu. Jadi memang dah boleh kira dalam kepala je. Betul. Tapi kita galakkan kita untuk buat tunjuk jalan kerja. Jalan kerja cikgu. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Okey. So, kita pergi contoh yang ketiga. Okey. Penyelesaian masalah melibatkan persamaan serentak. So, ini adalah soalan yang terakhir kita. Okey. Tadi dalam huraian kita menyebut pasal 2 iaitu menyelesaikan persamaan serentak. Okey, satu lagi menyelesaikan penyelesaian masalah. So, ini adalah contoh penyelesaian masalah. Okey, apa maksud penyelesaian masalah? Maknanya dia tak tulis soalan direct cikgu tak. Ni kita kena keluarkan. Ya. Susah ni. Okey, ni keluarkan. Okey, ni gambar Raja ni tak pelik lagi. Okey. Okey, kadang-kadang anak exam pelik-pelik dia keluarkan dia punya kan. Tapi sebenarnya kan dalam soalan kadang-kadang dia tanya pasal terowong tau. Dia bagi gambar Raja terowong. So budak kata tak tahu. Terowong apa benda? Dan dia orang dah tahu dah terowong tu bentuk kuadratik. So bila bentuk kuadratik sebenarnya dia nak uji pasal kuadratik. Tapi calon suka fikir pasal terowong. So tak terkeluar dia punya benda tu. Okey. Jadi yang paling penting mesti tenang masa baca soalan lepas tu keluarkan apa yang dia orang faham dahulu. Okey. So ini adalah contoh penyelesaian masalah. Stepnya macam mana cikgu? Okey, sama. Macam tadi contoh dia katakanlah 5 markah yang tadi. So ini lebih sikit. Bagi lebih sikit. Kenapa lebih? Sebab tak nampak mana-mana persamaan. Nampak? Tak ada cikgu? Tak ada. So persamaan tu calon kena bina sendiri. Tu dia elemen aras tinggi sikit lah. Okey, maksudnya pelajar kena faham membina persamaan. Right. So, soalan ni kata, Rajah menunjukkan pelan sebuah bilik yang berbentuk segi 4 tepat. Sebidang kapet berbentuk segi 4 tepat diletakkan pada jarak 1 meter dari dinding. So, inilah. Okey. So, ini adalah kapet. Okey, luas. Kalau saya suruh cakap, okey, highlightkan. Luas. Alright. Perimeter. Okey. Luas dan perimeter kapet itu masing-masing ialah 8.75. Luas adalah 8.75. Luas kapet juga. Sebab disebut pasal luas kan? So figure pertama adalah luas. Okey, yang kedua disebut perimeter. So figure kedua adalah pasal perimeter. Okey. So pasal siapa? Dia kata luas dan perimeter kapet. So kita fokus pada kapet. Okey. Okey. Dia kata cari panjang dan lebar dalam meter bagi bilik itu.
Oh. Okey, panjang dan lebar. Dia tanya pasal panjang dan lebar bilik. So dia tanya pasal ni. Panjang dia dan Panjang. lebar dia. Ya. Dan Okey. lebar. Baik. Okey, lukisan ni nampak macam segi empat sama, betul ke? Betul juga. Nampak tapi segi soalan empat kata sama. apa? Oh, rupanya segi empat tepat. Kita jangan buat andaian kita sendiri. Kita Alright. baca soalan. Okey, kadang-kadang jelah kita buat soalan tu tak boleh nak lukis dengan baik kan? Okey. Okey. So, kita tahu dah jarak mendatar ni kita bagi sebagai X. Okey, kita sendiri yang bagi, saya bagi sebagai X. Yang ini adalah sebagai Y. So, pelajar sukatilah dia nak letak huruf apa yang dia minat. Dia nak letak A dengan B ke apa kan. Okey, sekarang ni cikgu dah letak kat sini adalah X dengan Y. So, sekarang Amira, saya nak kamu bagi persamaan yang boleh membentuk persamaan luas Alright. kapet. Baik cikgu. Kita ada 5 minit lagi cikgu. Okey. Kita murid-murid kita pun ada masalah teknikal audio sikit cikgu. Okey. Jadi cikgu seterusnya cikgu boleh tunjukkan Selesaikan. cikgu bagaimana langkah untuk menjawab soalan ni cikgu. Okey. So tadi saya suruh dia untuk bina persamaan. So kita tahu persamaan luas adalah panjang darab lebar. Betul. So X darab Y adalah sama dengan 35/4. Okey. Okey. So perimeter apa? Panjang ukur sekeliling. Jadi sini adalah Y tambah dengan X tambah dengan Y tambah dengan X. So ini adalah X tambah X tambah Y tambah Y akan jadi sama dengan 12. 12. Oh, So inilah faham. persamaan kita. Okey, murid-murid kita dah ada dengan kita cikgu. Oh, dah ada dah. Okey. So kita dah ada yang ni. Okey, so sekarang ni kita nak jadikan dia sebagai perkara rumus. Okey. Okey. So dua tu yang paling penting kan? Betul tak? Saya tengok. Okey, so yang ini yang kita bina tadi. Okey. Kalau diorang tak boleh bina, maksudnya tiadalah penyelesaian yang diorang boleh buat. Yang ni paling mustahak sekali juga. Paling mustahak. Dan sebenarnya semua calon boleh buat. Kalau dia bertenang. Dia bertenang juga. Kalau dia dapat soalan panjang, dia suka tak baca. Lagi satu soalan ni tadi dalam satu bahasa kan. Kalau dalam SPM, soalan tu ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dia hampir satu muka surat tau. Jadi pelajar akan cakap, panjang ni soalan. Padahal dia dah split kepada dah soalan tu kan. Ada separuh je cikgu. Ya, betul. Okey, jadi sekarang ni kita jadikan sebagai perkara rumus. Y sama dengan 6 tolak X. Okey, datang daripada sini. Okey, ini bukan linear. Kenapa bukan linear? Sebab dia dah combine kan. XY. Kalau kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi pecahan. Okey, so macam biasa semuanya gantikan. Okey. Okey, A sama dengan negatif 4, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 5. Boleh ke saya tanya? Boleh cikgu, silakan. Okey, Zulfah, kat mana agak-agaknya? Saya ada kesilapan tak kat sini? Ada tak mana-mana kesilapan saya, Zulfah? Okey, boleh? Dah on mikrofon dah? Onkan mikrofon? Zihni, boleh dengar? Okey, ada tak kawan lain nak bantu? Okey, ada tak yang nak bantu? Akif ke? Boleh? Alif, bantu Alif. Kat mana saya Alif. silap? Alif boleh bantu? Okey, tak apa. Okey, tak apa, Okey. Boleh ke Alif? Tak ada? Okey. Sebenarnya apa? Sebenarnya ada kesilapan dekat sini. Sahaja je saya buat silap. Okey, di mana? Yang ini 4 bawa pergi sebelah jadi darab. Ini sebenarnya berapa ni? 35. Saya tulis apa ni? Oh, negatif 5 je. Negatif 5. Sepatutnya negatif 35 je. Jadi kena berhati-hati masa kita nak tulis. Kadang-kadang kita laju je kan. Saja je saya tulis salah kat sini supaya pelajar dapat detect lah. Alright. Okey, so kena berhati-hati. Saya pun tak perasan tadi juga. Kan. Boleh nampak dekat situ. Okey. Okey. Kita buat rumus. Okey, buat rumus. Boleh detect tak kat mana kesalahan saya? Okey, saya cuba tengok dulu cikgu boleh? Okey, Aiman cuba. Kalau untuk A, betul. Untuk B cikgu, B sepatutnya 24 cikgu. Pandai. Betul kan? Ya. Sangat selamat lah, betul. Ini berhati-hati. Sepatutnya tulis kat sini apa? 24 kuasa 2. Okey, 24 Okey, lagi? kuasa 2. Kalau tengok kat situ, negatif 4 kali dengan negatif 5. Saya tak dapat lah cikgu. Apa?
A, C. C tadi kita berapa? C kita tadi negatif 35 cikgu. Yes. Oh, okey. So kat sinilah kesilapan kita. So okey, kena baik cikgu. berhati. Sepatutnya negatif 35 lah. Ya, sepengisian tu. Kadang-kadang, okey, pelajar akan cek jawapan daripada kalkulator. Okey, kalkulator tu boleh cek jawapan. Tapi kalau bagi jawapan tanpa jalan kerja, kita tak akan dapat apa-apa lah. Okey, tapi bila diorang berlaku kesilapan kat sini, jawapan diorang ambil daripada kalkulator, so diorang tetap tak dapat markah. Dia jadi akan tengok yang sebelumnya cikgu. Ya, betul. Okey. Walaupun jawapan tu datang daripada mana-manalah. Okey. So ini kita kira, diorang boleh ke respon ni? Belum lagi cikgu. Oh, belum lagi. Okey. So saya teruskan. Okey. Okey, so pemboleh ubah pertama adalah X sama dengan 5/2. X yang kedua adalah 7/2. Boleh bagi jawapan juga dalam perpuluhan. Okey. Okey, pemboleh ubah kedua adalah Y sama dengan 7/2. Y sama dengan 5/2. Perpuluhan pun boleh. Okey, baik cikgu. Biasanya cikgu, dalam step-step yang cikgu ajar, rasanya dah 4 ataupun 5 latihan kita buat sebentar tadi cikgu. Saya rasa murid-murid pun dah cukup faham. Cumanya berhati-hati pada soalan yang terakhir tadi cikgu. Dan mungkin sedikit rumusan daripada cikgu tentang subjek kita pada hari ini. Biasanya dekat mana murid-murid akan buat kesilapan cikgu? Okey, sebenarnya kat soalan saya ni pun ada kesilapan. Yang tadi tu tapi tak sempat nak tanya kan. Di mana? Persamaan asal kita tadi adalah, slide sebelum ni adalah okey. Slide, ni saya boleh ke reverse? Sekejap Okey, kat mana? Okey, nampak tak? Persamaan ni pasal apa? Okey. X. Betul cikgu. Satu dia apa ni? Y. So, kat situ kesilapannya. Tapi tak sempat nak tanya diorang ni kan. Saya memang buat slide ni macam salah sikit bagi diorang detect kat mana. Okey, ni sepatutnya kena tulis apa? Ni kena tulis X. X cikgu. Maka sini pun adalah X, kat sini boleh betul pula. Sini adalah Y. Tapi soalan ni pasal apa? Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. So tak cukup lagi. So tentukan. Oh iyalah cikgu. Tadi kita kena tentukan berapa panjang dan lebar. Jadi sini adalah apa? Sini X kan? Sini X, jadi X tadi berapa? So kita kena tambah 2 lagi cikgu. Ya, sebab pandai. Kita nak lihat ukuran bilik tersebut cikgu. Bukan ukuran kapet kan? Okey, baik. Terima kasih banyak cikgu. Sama-sama. Dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini daripada Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey cikgu. Sikit cikgu nasihat kepada murid-murid kita. Silakan. Okey, nasihat saya sebenarnya dia benda yang kita tak boleh dapat. Semua benda boleh dapat. Janji kita berusaha. Okey, selagi kamu tak berusaha, kamu tak boleh kata kamu tak berjaya. Sebenarnya kalau dalam ADMAT ni kena sentiasa buat latihan hari-hari. Okey, bergaul dengan orang yang boleh sama-sama berbincang. Kalau kamu rasa tak boleh buat satu soalan, give up, tak bolehlah macam tu. Kita kena berusaha. Nak tak nak, kamu dah daftar pun ADMAT ni sebagai subjek peperiksaan kamu, kita kena teruskan dan buat sampai dapat. Dah daftar, tak boleh patah balik kan? Yang penting saya suka bila cikgu kata cari kawan yang betul. Kalau kita tak faham, kita boleh bincang sama-sama dengan mereka cikgu. Betul. Okey, terima kasih kepada cikgu Fiza dan kepada murid-murid kita. Mudah-mudahan semuanya dapat straight A dan kalau ADMAT ni boleh A cikgu. Memang power lah murid-murid kita kan. Dan kita jumpa lagi cikgu di masa yang akan datang. InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zarina Hussein, ibu kepada Muhammad Farizah Kuan bin Muhammad Fadli. Kepada anak-anak calon peperiksaan SPM 2021, sematkan iltizam dan tekad untuk terus belajar. Fokus dan usaha berterusan tanpa jemu serta tanamkan semangat juang yang tinggi untuk berjaya. Besar harapan agar kalian sentiasa saling membantu antara rakan-rakan dan memberikan kerjasama yang baik kepada guru dan warga sekolah. Selamat maju jaya. Harapan saya kepada semua pelajar calon-calon SPM 2021 adalah agar mereka semua berjaya walaupun dalam keadaan bencana alam skala alami COVID-19, dan semoga mereka semua berjaya dengan cemerlang.